السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل التقوى خير الزاد وأمرنا أن نتزود بها ليوم المعاد. لا إله إلا الله ولي المتقين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والمغفرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling mulia yang mengajar dengan pena. Dia mengajar manusia objek yang tidak diketahui. Alhamdulillah, kita menyatakan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kesyukuran yang setinggi-tingginya yang memungkinkan kita bertemu melalui maya untuk ikut sama menyambut hari ulang tahun memperingati nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Pada kali ini mari kita fokus perbincangan kita kepada wahyu yang pertama, iaitu Iqra. Kita fokus kepada falsafah Iqra. Perintah Iqra, perintah membaca adalah kata pertama daripada wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu dalam sejarah bahawa Rasulullah adalah seorang yang ummi, yakni tidak pandai membaca sesuatu tulisan pun. Perintah Allah disampaikan oleh Jibril alaihissalam, iaitu ketua segala malaikat. 3 kali malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Iqra ditransfer, dipindahkan kepada Rasulullah sebanyak 3 kali. Ini adalah satu isyarat, satu signal bahawa mencari ilmu itu adalah perkara yang sangat penting. Dalam perintah Iqra tidak dinyatakan objek. Maka boleh kita faham dari segi kaedah, kalau tidak dinyatakan objek itu maf'ul, ya, Iqra, apa yang nak dibacakan itu tidak dinyatakan, maka dia bersifat umum. Artinya mencakupi segala bacaan, baik bacaan suci iaitu Al-Quranul Karim daripada Tuhan maupun yang lain-lain. Iqra sifatnya, kalau kita belajar nahwu Arab, adalah fi'lul amri, perintah. Jadi memerlukan kepada maf'ul, perlu kepada objek. Penyembunyian mustatir, penyembunyian objek agar objeknya itu menjadi luas. Objek bacaan iaitu sama ada ayat-ayat Al-Quran yang kita sebut sebagai ayat maqru'ah ataupun qauliyah, dan juga objek yang tidak merupakan Al-Quran iaitu objek manzurah, kauniyah, iaitu fenomena alam ini.
Al-Quran menyebut tentang supaya kita memerhatikan kejadian-kejadian alam ini sebagai alat ataupun sebagai ayat untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian malam dan siang, pertukaran malam dan siang, langit dan bumi, itu merupakan ayat-ayat Allah yang kita sebut tadi, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Proses menuntut ilmu perlu kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber. Walaupun Al-Quran itu bukan buku ilmu. Saya jelaskan bahawa Al-Quran bukan buku ilmu, tetapi dia adalah sumber ilmu. Manakala ayat-ayat manzurah, ayat-ayat kauniyah, fenomena alam ni juga perlu dibaca, kerana dia juga adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita baca. Kita bacalah kepada pokok-pokok, di mana pokok-pokok itulah yang membekal oksigen kepada kita. Kita bacalah kepada sungai, kita bacalah kepada laut. Sungai membekalkan air, laut membekalkan makanan-makanan, perhiasan-perhiasan kita. Ini ayat-ayat yang perlu kita baca. Pembacaan, pencarian ilmu, proses menuntut ilmu tidak terlepas daripada roh, tidak terlepas daripada spirit akidah. Sebab itu dalam ayat ini menyebut Iqra bismi rabbik. Bacalah atas nama Tuhanmu, bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi pembacaan kita, ilmu yang kita cari tidak terlepas daripada akidah, tidak terlepas daripada ibadah, iaitu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membezakan pencarian ilmu mengikut Islam dengan pencarian ilmu mengikut Barat. Barat tidak mengaitkan ilmu dengan ketuhanan. Barat tidak mengaitkan ilmu dengan akidah tauhid. Bagi kita orang Islam, menuntut ilmu adalah berdasarkan kepada ajaran Islam yang bertunjangkan kepada akidah tauhid. Sebab itu dinyatakan bismi rabbik. Oleh kerana itu, apabila ilmu itu tidak boleh dipisahkan, tidak boleh ilmu itu terlepas daripada akidah tauhid. Ilmu tidak boleh terpisah daripada ibadah. Kerana kita ada tugas dua. Satu, kita kena jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nak jadi khalifah, kita kena ada ilmu untuk membangun tamadun. Dan nak jadi selain pada khalifah, kita juga abidullah, hamba Allah, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk pengabdian diri kepada Allah. Jadi membaca, menuntut ilmu dalam Islam tentulah tidak terlepas daripada akidah dan tidak terlepas daripada ubudiyah untuk perhambaan. Sebab itu dikaitkan Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Membaca, menuntut ilmu bukan sahaja yang kita kata wajib mencari ilmu tu, tetapi wajib mencari ilmu atas dasar tauhid, atas dasar akidah, ibadah, tetapi perlu dilakukan secara ikhlas. Dan bila disebut bismi rabbik,
kita kena pilih bahan-bahan bacaan itu, bukan sebarang bacaan. Mestilah bacaan-bacaan yang tidak berlawanan dengan nama Allah, yang tidak berlawanan dengan akidah tauhid, yang tidak berlawanan ataupun tidak berpisah daripada ubudiyah. Itulah falsafah di sebalik Iqra bismi rabbik. Artinya apabila Allah kata ataupun berfirman mengarahkan kita Iqra, bacalah, maknanya seluruh aktiviti hidup kita ini yang disuruh oleh Allah, suruhan-suruhan, larangan-larangan sama, mestilah berdasarkan kepada nama Allah. Maknanya Iqra bismi rabbik, bacalah atas nama Tuhanmu, tidurlah atas nama Tuhanmu, bangunlah atas nama Tuhanmu. Sebab itu kita bila bangun daripada tidur saja, kita terus melafazkan ucapan Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, Allah kembali hidup kita selepas matinya kita dalam masa tidur tadi. Dan kita ingat, ini akidahnya, wa ilaihin nusyur, pastinya kita akan kembali kepadanya. Bila nak semayang waktu malam bertahajud, Rasulullah mengajar kita supaya membaca Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Dan Rasulullah mengajar kita juga La ilaha illallah 10 kali. Ini adalah untuk memantapkan akidah kita. Nak bangun sembahyang, maka bacalah, maknanya sembahyanglah tahajud. Begitulah, makanlah atas dengan nama Tuhan. Bekerjalah atas nama Tuhan. Kalau yang dilarang pun sama. Tinggalkan minum arak atas nama Tuhan. Tinggalkan berjudi atas nama Tuhan. Tinggalkan perzinaan atas nama Tuhan. Tinggalkan segala-gala yang dilarang atas nama Tuhan. Itulah falsafah di sebalik Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kita kena tahu bahawa bila perintah Al-Quran yang pertama ini, wahyunya menyebut Iqra wa rabbukal akram. 2 kali ya. Yang pertama Iqra, yang kedua ini pun dalam surah yang sama, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah nama Tuhanmu yang maha mulia. Artinya kalau kita nak meletakkan diri kita di tempat yang mulia, kita kena menuntut ilmu. Dan salah satu alat ataupun cara untuk kita menuntut ilmu ialah melalui pembacaan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, Allah menjunjung tinggi orang yang beriman satu, dan yang berilmu kepada beberapa tingkat ketinggian. Jadi ayat ini menyebut ilmu sebagai objek dan juga orang yang berilmu sebagai subjek. Ilmu sebagai objek dan orang yang berilmu sebagai subjek. Orang yang berilmu ini hendaklah orang yang berakidah. Orang yang berilmu ini hendaklah orang yang beriman. Jadi ketinggian darjah seseorang itu dikaitkan, dihubungkan dengan berilmu dan tidak berilmu. Artinya berilmu dan tidak berilmu. Kalau tidak berilmu, darjahnya tentulah tidak tinggi. Jadi jelaslah Islam begitu memandang tinggi, menempatkan ilmu, orang berilmu dan orang beriman pada kedudukan yang tinggi. Sebab itu disebut tadi yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat tinggi orang yang beriman. Kemudian orang yang berilmu. Jadi inilah yang perlu kita hayati apabila kita menyambut ataupun memperingati hari nuzulul Quran. Hanya setakat itu untuk kali ini. Wallahu alam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.